billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi alhamdulillah dihidupkan pada pagi ini dan kita dapat sama-sama mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, dan pada pagi ini saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda alhamdulillah, dan tajuk yang cukup menarik untuk kita perkatakan pada pagi ini dalam bab tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hashr, pengusiran, yang mana hari ini bersama dengan hari Isnin 16 Mac 2020, dan sedar tak sedar kita telah pun memasuki 21 Rejab 1441 Hijrah. Dan pada pagi ini seperti biasa kita bawakan khas di studio ahli panel kita yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama dengan kita. Alhamdulillah, semestinya saya yakin dan percaya penonton tidak sabar-sabar untuk mendengar kalam ataupun mutiara kata daripada Fadil Ustaz. Dan sebelum itu Ustaz, seperti biasa kita menyeru ataupun mengajak kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi kami di talian 03-5569-0349 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011-1233-6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live. Dan bagi anda yang menonton kami, jangan lupa untuk mengikuti di dua siaran serentak. Kami bersiaran di dua siaran serentak, iaitu di TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita akan adakan siaran tambahan 30 minit sehingga 2 jam, insya-Allah. Jadi terus setia menonton kami. Dan Fadil Ustaz, sebelum saya serahkan sedikit info daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi para penonton yang mungkin ataupun ada yang menghadiri peserta-peserta yang telah menghadiri ijtima' tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur bermula dari 28 Februari sehingga 1 Mac 2020, anda dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk segera menghubungi ataupun mendapatkan pejabat kesihatan daerah bagi membendung penularan jangkitan COVID-19, serta anda juga dinasihatkan untuk segera menghubungi Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan CPRC di talian yang tertera di kaca TV. Jadi bersama kita membantu pihak kementerian dan juga pihak kerajaan untuk membendung gejala ataupun wabak COVID-19 ini dengan kita memberikan kerjasama insya-Allah kepada pihak kementerian. Jadi Fadil Ustaz, ya, untuk permulaan topik pada pagi ini tentang surah Al-Hashr dalam tafsir Al-Quranul Karim, mungkin ada sesuatu yang Fadil Ustaz ingin kongsikan untuk permulaan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Da'i Anas, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Didoakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan sebarang bencana dan juga wabak. Hari ini kita akan sama-sama meneliti tafsiran bagi surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ini adalah surah yang diturunkan di Madinah setelah berlakunya pengusiran terhadap Bani Nadir. Secara basic, Yahudi yang menghuni di Madinah ni ada 3 kumpulan. Dia ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraizah. So ada 3 kabilah yang besar yang menghuni kota Madinah itu. Kenapa Yahudi ada di kota Madinah? Dengan penuh pengharapan bahawa Nabi yang akhir zaman akan diutus dari kalangan mereka. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi yang terakhir itu dari kalangan orang Arab. Itu satu. Jadi sebab itu orang kabilah 3 kabilah besar ini duduk di Madinah. Standby. Kenapa kita nak kenal dulu kabilah Yahudi ini? Supaya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini, iaitu dalam surah Al-Hashr, adalah menggambarkan sikap sebenar golongan Yahudi. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah,
baginda telah mengadakan perjanjian yang dinamakan sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah suatu piagam, satu perlembagaan yang diwujudkan demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, iaitu kaum muslimin dan juga kaum musyrikin atau kaum yang bukan beragama Islam, iaitu Yahudi yang menghuni di kota Madinah. Baik. Surah ini diturunkan di Madinah, kita dah cakap pertama kali. Yang keduanya, sebelum surah ini ada surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan adanya secara basic ada dua kumpulan manusia. Pertama sekali Hizbullah dan juga Hizbul Syaitan. Pertama sekali adalah golongan yang cenderung memenangkan agama Allah. Keduanya adalah kumpulan yang memilih menjadi penolong atau pembantu bagi syaitan. So dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan puak mana yang menang, kumpulan mana yang dapat kemenangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, surah Al-Hasyr ini adalah surah yang kebanyakannya membincangkan mengenai isu pengusiran Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah satu kumpulan Yahudi yang telah buat banyak perancangan jahat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka. Ada sekumpulan daripada golongan Bani Nadir ini, iaitu Yahudi daripada Bani Nadir, lari pergi ke Khaybar, dan sekumpulan lain pula telah lari pergi ke Syam, melainkan yang masuk Islam. Yang masuk Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka kekal duduk di Madinah. Cuma bila kita baca surah-surah sebegini, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi gambaran kepada kita supaya kita orang Islam faham dan insaf bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun satu strategi demi memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kumpulan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyelongkar bagaimana sikap golongan Yahudi ini sebenarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menggambarkan bahawa bagaimana golongan munafikin. Anas, kita tahu golongan munafik ini memang sentiasa merancang jahat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan surah Al-Munafiqun menggambarkan situasi dan juga reaksi sebenarnya serta bagaimana hati perut golongan munafikin di Madinah. Manakala Yahudi ini pula Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana walaupun mereka ada kitab, iaitu kitab suci, sama ada Taurat maupun Injil, ujungnya kitab itu tidak dimanfaatkan untuk mengenal rasul yang akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Taurat dan Injil telah memberitahu akan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad, iaitu Ahmad itulah nabi yang terakhir akan diutuskan. Baik, itu di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan melalui surah Al-Hasyr. Apa kata kita cuba teliti beberapa potong ayat di pagi yang penuh kebahagiaan ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat syafaat Al-Quran. Amin, insyaAllah. Mungkin saya akan baca sampai ayat yang ke-5 dulu, kemudian kita akan sambung bacaannya pada seterusnya nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم. Tuan-tuan, kita lihat terjemahan ya. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala segala yang di langit dan segala yang di bumi, wa huwal azizul hakim. Baik. Perkataan sabbaha telah disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Dan ada beberapa surah yang dimulakan pangkalnya dengan sabbaha yusabbihu. Sabbaha kita tahu, kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, sabbaha itu fi'il madhi, past tense. Kalau yusabbihu, fi'il mudhari' sedang berlaku dan akan terus berlaku. Dan ada perkataan lain pula daripada perkataan sabbaha, subhana, maha suci Allah. Manakala subhana ini isim masdar, isim masdar. Cuma saya nak fokus sabbaha yusabbihu. Itu satu. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita melalui surah Al-Isra bahawa wa im min syai'in yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bermaksud, ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamu manusia tak faham. Jadi maksudnya kicauan burung, bunyi cingkirik malam-malam, tangisan kanak-kanak, bayi, semua itu adalah tasbih yang manusia tak faham. Setiap sesuatu itu bertasbih. Baginda pernah memegang beberapa biji batu dan batu-batu kecil seperti batu yang orang guna untuk melontar jamrat tu. Batu-batu itu juga bertasbih. Mungkin orang kata, macam mana dia tasbih tak dengar pun? Memanglah kita tak dengar. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah bagi tahu dah bahawa kamu tak akan faham bahasa dia. Kejap lagi pagi pukul 7, 7.30 kita akan lihat burung-burung berkicauan keluar daripada sarang masing-masing untuk mencari rezeki masing-masing. So kicauan-kicauan burung itu adalah tasbih yang manusia tak faham. Satu. Yang keduanya, kalau tuan-tuan lihat kepada ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cuba perhatikan ayat itu. Dia ada dua kalimah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam banyak surah-surah yang lain ataupun dalam surah-surah yang lain, dia akan sebut sekali je mah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kan? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Dia akan sebut sekali saja mah, tapi kali ini dalam surah ini disebut dua kali. Segala yang di langit, segala yang di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya surah Al-Hasyr ini adalah surah yang menggambarkan kepribadian sebenarnya golongan Yahudi yang mereka rasa mereka boleh atasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rancangan-rancangan mereka akan berjaya. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa in tadhahara alaihi fa innallaha maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Bila para isteri, ada beberapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyinggung perasaan Nabi Muhammad dalam isu minum atau makan, isu madu, makan madu. Bila ada di sana perkara yang tidak digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bisikan-bisikan isteri lebih kurang kepada membawanglah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan betapa Allah marah. Allah Taala sebut, wa in tadhahara alaihi fa innallaha maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Maksudnya, wahai isteri-isteri Nabi, kalau kamu tidak bertaubat, iaitu Zainab dengan isteri yang lain,
Kalau kalian tidak bertaubat, ingat sesungguhnya yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tazahara alaihi fa innallaha maulahu, Allah bantu. Wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Semua yang di langit, semua yang di bumi bantu Allah, bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang langit, apa yang di bumi? Ulama sebut ma itu adalah isim mausul. Maksudnya sabbahalillah alladhi fis sama wa ma alladhi fil ard. Maksudnya segala yang di langit, segala yang di bumi. Semua itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Cuma tuan-tuan, apa benda yang Allah nak beritahu sebenarnya melalui ayat ni? Nak beritahu kepada manusia, hei manusia, kalau kamu semua lupa bertasbih memuji aku, ada makhluk-makhluk lain yang sentiasa bertasbih memuji aku. Allah Akbar. Sebab manusia ni memang sentiasa lupa, alpa dan suka leka kan. Jadi Allah nak beritahu, manusia, apa yang di langit itu lebih banyak bertasbih berbanding dengan apa yang manusia berakal. Ulama sebut ma itu li ghairi aqil. Dan ingat, kita belajar bahasa Arab, ma ini biasa digunakan untuk ghairu akil, yang tidak berakal. Jadi Allah nak beritahu yang tidak, wahai manusia, begini, wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya yang tidak berakal itu lebih banyak bertasbih memuji aku berbanding dengan yang ada akal. Allahu Akbar. So, begitu unik. Kalau lihat, perhatikan satu persatu kalimat-kalimat Al-Quran ni kan. Sebab itu kadang-kadang kita heran bagaimana ada manusia bangkit ataupun tiba-tiba keluar mentafsirkan Quran ikut kepala masing-masing, birra'i al-madhmum, dengan pandangan-pandangan pribadi yang merosakkan tafsir, sehingga kalau tak khusyuk tak payah solat, memberi tafsiran-tafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Semoga mereka bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Mudah-mudahan insya-Allah satu penjelasan mukadimah yang cukup baik daripada Fadil Ustaz. Insya-Allah banyak lagi yang akan kita perkatakan Ustaz, yang akan kita tadaburi, iaitu dalam surah Al-Hajj, pengusiran. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi pada pembicaraan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj, pengusiran. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah, dan telah pun secara ringkas kita mendengar, kita mentadaburi ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima seperti tadi, dan telah pun dijelaskan oleh Fadil Ustaz tentang makna dan juga intipati ayat tersebut. Dan kita nak sambung sedikit Ustaz, ayat yang berikutnya dan juga penjelasan-penjelasan yang mungkin sangat penting untuk sama-sama kita hayati pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih dan Anas kepada para penonton yang setia masih setia bersama kami. Begini, surah ini diturunkan pada tahun keempat Hijrah. Kita ambil balik sejarah. Tahun keempat Hijrah. Kita tengok kronologi peperangan yang berlaku dalam Islam. Peperangan pertama sekali adalah peperangan Badar. Peperangan kedua adalah peperangan Uhud. Peperangan ketiga adalah peperangan Ahzab, yang peperangan besar-besar ni nak sebut. So, dalam peperangan Badar, orang Islam menang. Peperangan itu berlaku coincidentally, kata dengan izin. Maksudnya bukan suatu yang dirancang teliti oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat, tetapi memandangkan hak orang Islam sudah diceroboh di Mekah, maka menjadi satu tanggungjawab ambil balik hak kita melalui perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, diketuai oleh Abu Sufyan daripada Syam yang pulang ke Mekah. Baik, dalam peperangan itu orang Islam menang. Bila lihat orang Islam menang, Yahudi di Madinah, dia rasa, wah, ni tak boleh jadi ni. Kena kawan dengan Muhammad. Muhammad kuat, Muhammad menang. Maka mereka pun datanglah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan piagam Madinah supaya diperhalusi. Kalau kita teliti piagam Madinah ni, dan Anas dan juga para penonton, dia lebih menyebelahi kepada kaum bukan Islam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan strategi dakwah. Maksudnya tak apa, kita kurang sikit tak apa, kita bagi mereka lebih. Bagi ruang. Tapi dalam masa yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nak bagi tahu mereka faham apa itu Islam. Dan Anas tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah Al-Baqarah surah yang paling lama sekali turun. Sehinggalah beberapa hari ataupun ada riwayat sebut 16 hari, ada riwayat sebut 8 hari sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih lagi surah Al-Baqarah turun di hujung-hujung ayat turun. Itu bermaksud surah Baqarah mengambil masa yang panjang. Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi-nabi dari kalangan nabi-nabi terdahulu. Di antaranya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat mushaf Al-Quran yang ada pada kita, lihat mushaf yang ada pada kita, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan rasamnya ditulis tanpa ya. Alif ba ra ha tak ada ya, mim. Lepas tu dia ada tanda panjang kecil satu. Itu menggantikan ya. So akan dibaca, jadi maksudnya Ibrahim dalam surah Al-Baqarah boleh dibaca Ibrahim dengan ya, boleh dibaca dengan Ibrahim. Ibrahim. Jadi surah Al-Baqarah turun bila sebut nama Nabi Ibrahim, Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Sebab dalam Taurat dan Injil Abraham. So Nabi SAW telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan Quran, dan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu ada sebahagiannya similar ataupun nampak macam tally dengan Taurat dengan Injil. Mudah-mudahan mereka nampak bahawa sumber wahyu itu satu. Al-Qurannya, Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, Asfarul Anbiya'nya, Talmudnya, sumbernya adalah satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So similarity itu ada, kebersamaan ataupun lebih kurang sama itu tetap akan ada. So ini di antara falsafah Al-Quran diturunkan dengan bentuk-bentuk tertentu. Jadi maksudnya bila Allah turunkan surah Al-Hashr menggambarkan sikap sebenar Bani Quraizah. Bani Quraizah ni pandai berniaga. Allah. Dia orang kontrol bisnes di Madinah. Allah Akbar. Dia orang ni ada idea. Dia orang ada strategi bagus dalam penguasaan ekonomi. Tapi bila Nabi Muhammad SAW menang dalam perang Badar, mereka semua nak kawan. Peperangan kedua adalah berlaku pada tahun kedua Hijrah. Betul? Peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, orang Islam tak menang, tak kalah. Kalau orang cakap kalah tu tak betul lah. Betul. Kalah ini pastinya Madinah akan diserang bertubi-tubi. Biasanya orang Arab dalam peperangan, tradisi Arab dalam berperang, kalau dia menang dia tak balik, dia akan berkampung kat situ untuk celebrate. Tapi dalam peperangan Uhud, selepas habis peperangan, orang-orang musyrikin Mekah semua balik. So bila Nabi Muhammad dilihat dan tentera Nabi Muhammad macam bagi Yahudi ni kalah. Oh, tentera Muhammad dia tak kuat dah. Jadi tak boleh kawan dah. Dan mula dia buat perancangan lain. Apa perancangan dia? Yahudi Bani Nazir ni, dia adakan pula hubungan diplomasi dengan penduduk Mekah. Kafir Quraisy Mekah menyusun strategi untuk serang Nabi Muhammad SAW. Kafir Mekah tanya kepada Yahudi Madinah, Bani Quraizah ni, Bani Nazir ni. Tanya kepada Bani Nazir, bukan ke dulu kamu ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini tak betul dan itu dan ini. Sekarang kenapa kamu datang minta bantuan dengan kami? Dan pandai pula kafir Quraisy. Dia kata, bukankah sumber wahyu kamu sama? Allah. Macam mana pula engkau pun tak sembah berhala? Nabi Muhammad pun tak sembah berhala. Kami sembah berhala. Macam mana engkau nak kawan dengan kami? Allah. Mereka sanggup mengorbankan prinsip dan juga identiti ahli kitab, berkawan dengan penyembah berhala semata-mata untuk kalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sekumpulan manusia lagi di Madinah ni. Ramai musuh Nabi sebenarnya. Di Madinah ni ada satu kumpulan manusia lagi, munafikin. Yang munafikin ni pula bila tengok Nabi Muhammad tak berapa nak, munafik daripada awal lagi lah, memang tak puas hati dengan Nabi. Bila mereka nampak Bani Nazir ini sudah dikepung untuk diserang dan juga mengambil tindakan atas beberapa perancangan jahat Bani Nazir ke atas Nabi Muhammad SAW, pada masa itu munafik Madinah ni yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul jumpa dengan pemimpin dari kalangan Bani Nazir, Yahudi Bani Nazir. Dia kata, jangan takut. Kalau kamu diserang oleh Muhammad,
kami akan bantu. Kita ada 2,000 orang yang akan sama-sama. Masuk akal tak? Engkau tu solat dengan Nabi. Duduk sekali dengan Nabi. Jumpa Nabi Muhammad je. Nasyhadu innaka Rasulullah. Muhammad, engkau nak Rasulullah. Ya Muhammad, engkau solat sama. Tapi belakang, tikam. Allahu Akbar. Belakang tikam. So Allah gambarkan dalam kehidupan ini semua kelompok-kelompok manusia ini wujud. Allah. Sampai sekarang. Sampai sekarang wujud. Sampai sekarang wujud. Sebab itu mudah-mudahan surah ini adalah surah yang memberi motivasi kepada kita, membetulkan hala tuju kita dan membetulkan mindset kita ni supaya kita nampak Islam, perjuangan Islam, menegakkan Islam, membantu apa saja aktiviti untuk menjaga syiar Islam. Ayat kedua. Kita lihat ayat kedua sikit sebentar lalu. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengusir keluar ahli kitab daripada tempat tinggal mereka li awwalil hasyr. Sebab itu surah ini dinamakan suratul hasyr kerana surah pengusiran. Bani Nadhir diusir daripada kota Madinah. Ma dhanantum an yakhruju. Kamu sangka mereka tidak akan dikeluarkan. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ada dua benda dalam ayat ni. Pertama sekali, mani'atuhum husunuhum. Maksudnya, Bani Nadhir ini iaitu Yahudi, mereka meletakkan satu persepsi yang sangat tinggi, yakin mereka percaya dengan penuh dia menjadikan mereka ni benar-benar rasa macam yakin, mereka kuat sebab mereka rasa mereka ada tentera yang cukup. Kehebatan, ialah Nabi Muhammad datang daripada Mekah kan. Allah. Datang selas pinggang, tak ada apa pun datang. Alah, apalah sangat Muhammad ni. Senang ajalah boleh kalahkan dia. Jadi mereka rasa mereka kuat, mereka ada strategi, mereka lah penduduk asal Madinah. So apa yang boleh mengusir mereka? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga mengusirkan mereka. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Baik. Begini. Bila mereka ada perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bani Nadhir ataupun Yahudi Madinah, ada perjanjian. Perjanjian damai iaitu tidak boleh menyakiti, tidak boleh berperang, tidak boleh mengusir. Jadi masing-masing jaga kebajikan. Ada dua orang lelaki daripada bani lain, daripada kabilah lain yang telah dibunuh oleh Bani Nadhir. Dalam satu peperangan telah dibunuh. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Sayyidina Omar, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat yang lain pergi ke perkampungan Bani Nadhir. Perkampungan Bani Nadhir ni di Madinah juga, berhampiran. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke perkampungan Bani Nadhir, menuntut diat, ganti rugi ke atas pembunuhan yang telah berlaku ke atas dua orang lelaki daripada kabilah lain yang dibunuh oleh Bani Nadhir. Kerana mereka telah mengingkari perjanjian. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat perkampungan Nadhir, mohon pampasan, apa mereka buat? Mereka kata, boleh Muhammad, boleh. Kita akan tolong. Kita boleh buat. Mereka ada apa yang mereka ucapkan adalah, mereka kata, tak apa, biarkan Nabi Muhammad datang, cuma kita nak cari jalan bagaimana nak selesaikan Muhammad. Apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar di satu dinding rumah, salah satu rumah Bani Nadhir. Pada masa itu Bani Nadhir, beberapa orang berkomplot nak ambil batu. Nak umpamakan batu giling. Batu giling, dia kata siapa yang sanggup ataupun siapa yang bersedia untuk menghempapkan batu ini atas kepala Muhammad. Allahu Akbar. Maka ada seorang lelaki, dia kata saya buat. Dia naik atas, nak hempapkan daripada atas. Nabi Muhammad duduk kat bawah ni. Dia nak hempapkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad adanya perancangan. Adanya perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkan perkampungan Bani Nadhir. Nabi balik ke Madinah. Sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat. Bila cerita pada sahabat, jelas mereka telah mengingkari satu perjanjian, malahan mereka merancang jahat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itulah Nabi Muhammad telah mengumpulkan tentera pergi ke perkampungan Bani Nadhir. Bila sampai di perkampungan Bani Nadhir, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentera-tentera baginda, mula rasa takut. Sudah timbul rasa kegerunan. Sudah datang, habislah kita. Apa nak, macam mana ni?
yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Cuba lihat. Yukhribuna buyutahum, mereka rosakkan rumah-rumah mereka. Nabi Muhammad SAW panggil mereka, keluar kalian daripada kawasan daripada Madinah ni. Jangan duduk di sini, usir. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Bani Nazir, pembesar Bani Nazir datang, Muhammad, kami nak bawa harta kami boleh? Kami nak bawa barang-barang kami boleh? Nabi Muhammad kata boleh, hanya pikulan, setiap seorang pikulan seekor unta saja. Bagi juga tu. Bagi juga. Allah. Tapi mereka kena keluar dalam keadaan tak bawa apa-apa senjata. Pada masa itu tak boleh keluar. Barang-barang yang berkaitan dengan senjata, baju besi semua tak boleh bawa. Dia boleh bawa. Apa mereka buat? Mereka cabut pintu-pintu rumah mereka. Allah. Cabut pintu rumah. Yukhribuna buyutahum, mereka merosakkan rumah-rumah mereka. Ada pula yang merosakkan dari dalam. Pintu cabut, di dalam tu dirosakkan. Bilik ke apa semua rosak supaya tak ada orang boleh duduk di rumah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa aidil mu'minin. Wa aidil mu'minin. Kalau orang Yahudi, dia rosakkan rumah dia sendiri. Kalau kaum muslimin yang dikatakan mukminin pun rosakkan juga ke rumah mereka. Tak, yang ayat ni sebut, orang mukmin merosakkan dinding-dinding yang mereka buat yang menjadi penghalang. Dinding mereka yang menjadikan penghalang. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pengajaran wahai orang yang memiliki mata hati. Allah. Jadi ini gambaran suatu peristiwa yang benar-benar berlaku di kalangan dari kalangan orang Yahudi yang telah merancang jahat ke atas Nabi Muhammad SAW, maka berlakulah pengusiran. Kalau kita tanyalah pada hari ini, layak tak diusir? Kalau dai Anas tanya, layak tak diusir kalau manusia macam ni? Lebih boleh layak. Lebih boleh layak. Semua orang cakap, apa ni? Dah janji elok-elok, tiba-tiba buat jahat di belakang. Kemudian tak nak patuh. Kan, orang pepatah Melayu kata apa? Dipegang lembu itu dengan talinya pada tali kan. Manusia dipegang pada janji. Pada janji. Allah. So manusia bila jadi manusia, janji kena tepati. Jangan memungkiri janji. Kalau sudah berjanji, buat. Jangan bagi banyak alasan. Allah. Kan you dah janji kan? Janji kena tepati. Jangan. Jadi ini di antara sikap-sikap yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan mengenai Bani Nadir yang menjadi satu bangsa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan begitu jahatnya hati perut mereka ni. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kurniakan kepada mereka wahyu, iaitu Injil, supaya mereka baca dan ikut, ataupun Taurat yang diberi kurniakan kepada mereka, baca dan ikut. Dalam tu ada peraturan-peraturan, tapi mereka hati mereka sudah rosak. Allah campakkan rasa takut. Tapi dia orang ni memang Yahudi macam ni. Saya nak bagi tahu sebelum rehat seketika, kan? Yahudi, munafik, semua pengecut. Allah Akbar. Itu je kesimpulan ringkas. Pengecut Ustaz. Allah. Jangan biarkan pisang berbuah dua kali Ustaz. Satu muhasabah yang cukup menarik yang sama-sama perlu kita hayati tentang surah Al-Hajj pengusiran ini, dan insya-Allah banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Kita berehat sekali lagi, teruskan menonton kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bagi anda yang ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita, tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj pengusiran, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami di talian 0355690349, atau boleh juga menghantarkan menerusi aplikasi WhatsApp 011112336480, atau terus sahaja tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga kita adakan atau siarkan secara langsung menerusi FB Live. Dan bagi anda yang menonton kami di FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita teruskan lagi dengan kerancakan kita membongkar bagaimana sisi jahat, sisi negatif yang Ustaz sebut tadi dengan istilah pengecut Ustaz, dengan izin si munafik ni Ustaz. Dan mungkin sebagai kita kata untuk meneruskan dengan kita raikan soalan yang pertama datang daripada rakan kita di Facebook, Aizul Amir, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah.
Soalan saya, adakah bidadari di syurga juga mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tasbih apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dalam ayat ini juga dikatakan segala yang ada di bumi tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah tetap mengucapkan tasbih kepada Allah yang dimaksudkan hanya orang-orang yang tertentu sahaja? Bagaimanakah penduduk langit bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Aizul Amir di Facebook Ustaz. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke ayat ya mengenai yang sahabat kita tanya tu, betul lah macam kita sebut tadi, golongan Yahudi dan juga munafik di Madinah ni mereka telah dicabut sifat keberanian, sentiasa rasa takut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharuhum qatalahumullahu fa anna yufakun. Allah gambarkan dalam surah Munafiqun ni bahawa sesungguhnya setiap kali macam ada ura-ura nak perang, habislah kita. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Bayang-bayang sendiri, takut dengan bayang-bayang sendiri. Sebab banyak buat jahat. Orang yang banyak buat jahat, dia akan sentiasa rasa takut. Dihantui. Dia hantui. Sebab banyak you punya permasalahan persamaan ni, kan, dengan orang tu bergaduh, dengan orang ni gaduh. Jadi hidup ni tak tenang. Sentiasa dibayangi dengan kalau ada musuh attack daripada situ, attack daripada situ. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah. Itu di antara perkara yang saya rasa kita harus faham bagaimana jiwa mereka ni sudah tidak berani lagi dalam berhadapan dengan Islam. Kita lihat pelbagai musibah berlaku di perangkat antarabangsa, kita tahu siapa di behind the scene orang katakan. Tapi kita tak nampak orang-orang tersebut sebab mereka pandai mainkan strategi. Begini, apa soalan yang ditanyakan oleh saudara Aizul, saudara Aizul tadi mengenai tasbih, betul. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu, Allah Taala sebut setiap sesuatu, bidadari ke bidadara ke siapa saja dia, batu ke pokok, sungai, ikan, belalang, nyamuk, lalat, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terkecuali. Sebab manusia ini harus tahu yang engkar pada Allah manusia, yang namanya manusia, dia saja yang alpa, lupa untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk-makhluk lain tidak pernah pun seketika alpa dan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk malaikat, termasuklah bidadari-bidadari dalam syurga. Tidak termasuklah semua makhluk dalam syurga, semua itu bertasbih. Even kalau saya nak sebut lagi, neraka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua itu ada pemilik dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang terkecuali daripada bertasbih memuji Allah Taala. Allahu Akbar. Dan kita teruskan Ustaz dengan tadabbur ayat yang berikutnya Ustaz, insya-Allah. Baik. Kita ambil ayat ketiga. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Allah beritahu, kalaulah pengusiran itu tidak berlaku, nescaya mereka akan diazab di dunia. Allahu Akbar. Seperti mana diazab kaum Ad, Iram Dzatil Imad, termasuklah kaum Samud dan juga kaum-kaum yang lain. Kerana perbuatan mereka itu adalah mengingkari dan juga memusuhi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan lepas kita bincang mengenai surah Al-Haqqah, bagaimana kaum Ad, kaum Samud dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran dan keengganan mereka mematuhi dan juga tunduk kepada perintah Allah. Malahan rancangan-rancangan jahat mereka untuk menyakiti Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, benda yang sama berlaku. Yang buat adalah Yahudi, yang buat juga adalah golongan munafikun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, nasib baik kamu ini diusir dan dihina di dunia. Kalau tidak, kamu akan ditimpa musibah seperti mana ditimpa musibah terhadap kaum-kaum yang lain. La'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan bagi mereka di akhirat kelak adalah azab yang sangat pedih. Tak begini, dan Anas. Ayat ni ingatkan saya, ada dia orang Yahudi ni berbicara. Bila ahli kitab, bila musyrikin beritahu, golongan musyrikin beritahu, kamu ini bukankah Al-Quran telah beritahu bahawa bukankah dalam Taurat beritahu Tuhan kamu satu, Tuhan kamu Tuhan Muhammad bukan satu ke? Kenapa kamu nak memusuhi Muhammad? Kan nanti kamu masuk neraka. Apa dia jawab? Betul kami masuk ayyaman ma'dudah. Kami akan masuk neraka beberapa hari aja. Sekejap je. Dia begini, dalam Al-Quran, Dayanas dan tuan-tuan perempuan, sangat penting. Cuba perhatikan.
Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada gunakan dua bentuk ayyaman ma'dudah. Satu, ayyaman ma'dudah. Dia tak jamak, dia bukan plural, dia singular. Ayyaman ma'dudah. Ayyam plural, ma'dudah singular. Ayyam plural, ma'dudah singular. Di tempat-tempat yang lain, Allah Ta'ala sebut pula ayyaman ma'dudat. Ada alif, ta, jamak dalam bentuk plural. Ayyam plural, ma'dudat bilangan hari juga plural. Plural. Ada kalanya plural, singular. Begini, yang Yahudi kata, ya betul kami diseksa ayyaman ma'dudah, kami akan diseksa beberapa hari saja. Dia lupa. Dari sudut uslub bahasa Arab, ayyaman ma'dudah, bila plural, dia jodohkan dengan singular, itu adalah bilangan hari yang tak ada siapa boleh hitung. Infinity. No one. Tapi kalau ayyaman ma'dudah, dia datang dalam plural, ayyam, plural, ma'dudat, plural, jodoh dua-dua tu, bilangan hari boleh disukat. Contoh, dalam puasa, kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambungan dia? Ayyaman ma'dudat. Jadi bilangan hari boleh dihitung. Lupa Yahudi ni. Dia rasa syok. Betul, kalau seksa pun berapa hari je. Dia rasa seronok. Dia rasa tak apa kalau seksa pun kejap aja. Kan Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka akan duduk dalam api neraka kekal abadi khalidina fiha. Sebab apa? Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Kerana mereka telah menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan Nabi Muhammad, menyusahkan agama Allah, menyusahkan wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Sesiapa yang menyusahkan Allah, bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka seksa yang sangat-sangat pedih di akhirat kelak. Syadidul iqab, balasan yang sangat-sangat keras. Kita kata dalam bahasa kita, kalau kasar sikit, simpan pun buat rugi je Ustaz. Allahu akbar. Menyusahkan je Ustaz. Allahu akbar. Itu satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersikap keras terhadap mereka bila mana mereka melakukan perkara-perkara dipanggil sebagai makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan yang datang juga daripada rakan Facebook kita. Assalamualaikum Ustaz dan Na'in, yang ini Imran Syakir yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, yang pertama, ayat yang kelima surah Al-Hashr menyebutkan tentang pokok kurma yang ditebang. Adakah ini berkaitan peristiwa perang Yahudi Quraizah di mana pokok kurma ditebang kerana Yahudi menyayangi harta mereka? Boleh Ustaz huraikan dengan lebih lanjut? Dan yang kedua, apakah bentuk kehinaan kepada orang fasik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima surah Al-Hashr? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan Na'in. Soalan rakan kita Imran Syakir di Facebook Ustaz. Terima kasih kepada saudara Imran Syakir. Ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidnillahi wal yukhziyal fasiqin. Sampai di ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidnillah. Situ wal yukhziyal fasiqin adalah dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan kehinaan ke atas orang-orang fasik. Baik. Ma qata'tum min linatin. Ayat ini merujuk kepada bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengepung perkampungan Bani Nadir. Ada riwayat sebut 26 hari, ada riwayat sebut 15 hari. Tapi yang penting jumlah harinya banyak, lama Nabi kepung. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati Bani Nadir ini berlari menyorok di kebun-kebun korma mereka. Dia ni kan usahawan, hebat. So dia ada kebun-kebun korma, mereka pergi menyorok dekat kebun-kebun korma. Nabi Muhammad kata, tebang pokok-pokok korma tu. Tebang pokok-pokok tu. Tu sahabat-sahabat tebang. Cuma dalam tebang tu, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha. Allah Ta'ala bagi tahu pokok korma yang kamu tebang tu, yang anak-anak pokok tu jangan tebang. Benih-benih lina. Orang Arab panggil anak pokok korma tu lina. Lina. Kalau orang dapat anak perempuan, bubur nama Lina. Anak pokok korma. Anak pokok korma. Dia ada orang nama Lina kan? Ini nama maksudnya anak pokok korma. Baik. Pokok korma ni dia ada dewasa, dia ada yang kecil. Arab ni dia rasa sayang. Dia rasa pokok korma kecil ni dia manja begitu.
Dia gunakan bahasa yang sangat lembut. Allahu Akbar. Yang besar-besar tu kamu potonglah. Yang kecil-kecil itu tinggalkan. Sebab apa? Sebab memang Arab suka pokok kurma yang kecil tu, dia manja, nampak cantik. Dia sayang. Adalah perasaan orang Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi semua potong. Mungkin juga bila nak potong pokok besar-besar ni tak ada hal. Masa nak potong kecil Tak sampai hati. tak sampai hati. Tapi disebabkan Tuhan suruh potong juga, potonglah. Tak, Allah Taala tahu. Kau suka kan sayang pokok kecil. Alah, pokok tu kecil lagi, macam nak menyuruk. Betul. Kan? Nak menyuruk macam mana kan? Jadi yang kecil itu tinggalkanlah. Itu maksudnya ada di situ belas kasihan dan ihsan dalam agama Islam. Kalau pokok besar tu semua dah potong, pokok kecil ada, esok pokok kecil itulah yang akan besar. Betul. Memberi hasil pula kan? Dua benda yang Arab suka yang kecil ni. Satu pokok kurma, keduanya anak unta. Allah. Anak unta dengan kurma, pokok kurma kecil memang Arab suka. Dia suka jaga. Dia sayang lah. Dia sayang. Dia rasa ada perasaan yang macam mana nak gambarkan Anas faham? Bolehlah. Boleh. Boleh. InsyaAllah. So, min linatin aw taraktumu ala usuliha. Okey, qaimatan ala usuliha fa bi idznillah, dengan izin Allah. Wal yukhziyal fasiqin. Allah menghina fasik. Sebab golongan fasik sampai ke sudah mereka tidak datang antar bantuan. 26 hari. 26 hari orang Bani Nazir telah dikepung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bani Nazir cakap? Apa munafik jumpa ketua pembesar Bani Nazir? Dia kata apa? Dia kata, "Fa inna lan nusallimakum in qutiltum qatalna ma'akum wa in ukhrijtum kharajna ma'akum." Ayat power. Abdullah bin Ubay, ketua munafik, bagi tahu kepada pemimpin Yahudi, dia kata, kami sama sekali tidak akan menyerahkan kalian kepada Muhammad. Allah. Isbitu wa tamna'u. Tetaplah kamu lawan, tetap lawan, dia kata. Wa tamna'u, halang mereka daripada ambil kawasan kamu. Kami ini munafik Madinah sama sekali tidak akan serahkan kalian kepada golongan kepada Muhammad untuk ditawan. Beginilah dia kata. Nak kata kami ni menjiwai betul-betul keadaan kamu, dia kata in qutiltum qatalna ma'akum. Kalau kamu diperang, kami akan perang bersama kamu. Kami akan defend kamu. Kalau kamu diusir, kami akan keluar bersama-sama kamu. Semua kalam fadhi. Semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Cakap sembang bagai ribut. Tapi apa pun tak ada. 26 hari, seorang pun tak datang tolong Bani Nadir. Mana pergi Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia perangai. Dia beberapa kali dah berulang dekat Madinah. Beberapa kali dah berulang di Madinah. Di antaranya dalam peperangan Uhud. Bila Nabi kata, kumpulan kafir Quraisy telah berangkat daripada Mekah menuju ke Madinah, Nabi tanya dengan sahabat, kita nak perang Uhud, perang ni, kita nak perang mana ni? Kafir Quraisy datang dari Mekah ni sampai 3,000 orang. Sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, kita perang di luar Madinah. Jangan perang dalam Madinah. Sebab kalau perang dalam Madinah, kita takut kita akan diserang endap. Betul. Siapa yang serang endap? Munafik lah. Munafik. Dia ni musuh dan selimut. Duri dalam daging. Musuh dan selimut. Betul-betul musuh selimut. Jadi sahabat-sahabat kata kita perang kat luar Madinah. Maka Rasulullah bawa lah hampir 1,000 orang ikut Nabi Muhammad. Sampai dekat satu lembah. Kalau Da'i Anas pergi ke Mekah kan, pergi ke Madinah kan, ziarah Madinah, sebelum sampai Uhud tu ada satu kawasan lapang. Di situlah Nabi kumpul, okey kita dah berjalan jauh ni, kita rehat kejap, kita rehat. Masa rehat tu Nabi tengok, banyak ramai pula di kalangan yang ikut aku nak pergi perang ni, aku tak kenal ni, siapa ni? Ini siapa-siapa? Muka-muka baru. Muka-muka baru ni tak kenal. Rupanya Yahudi. Allah. Ramai Yahudi bangun. Berapa ramai? 300 orang Yahudi join Nabi dalam peperangan. Allah. Nabi kata, kamu ni, kami nak ikut Nabi pergi perang Uhud. Boleh, Nabi kata. Sebab Nabi dah tahu mereka ni sentiasa ada perancangan. Rasulullah SAW beritahu, kamu nak ikut aku perang boleh, tapi dengan syarat kamu masuk Islam dulu. Allah. Masuk Islam jom ikut aku perang. Sesungguhnya aku tidak perlukan bantuan orang kafir untuk mempertahankan Islam. Allah. Nabi bagi tahu, very clear. Penegasan. Statement Nabi itu pendek. Aku tidak perlukan orang kafir untuk mempertahankan Islam. Allah. Cukup. Kalau nak tolong aku, jom. Kena pula Yahudi ni adalah ahli kitab. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad yang sedang berbicara di hadapan mereka ni. Maka mereka kata, aku beri pilihan. Kalau kamu nak ikut juga, kamu masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, kamu pergi balik, aku tak perlukan orang kafir untuk lawan orang kafir. Balik. Kata dia pun bangun balik. Masa bangun balik tu, yang bestnya, Abdullah bin Ubay bin Salul pun bangun balik juga. Tak ada kaitan. Dia pun bangun balik juga. Dia kata, kau mau balik dah? Abdullah kan, kau balik lah. Dia kata,
baliklah, aku ingatkan perang dalam Madinah, luar Madinah ni panas ni. Balik. Alasan bagilah. Dia bawa balik tu, dia bawa lagi satu kumpulan daripada golongan munafikin. Hujungnya tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 600 lebih, tak sampai 700 pun. Tentera Nabi Muhammad yang solid pergi perang. So ini menggambarkan sikap golongan munafikin. Layaklah mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat di atas sikap mereka yang sangat tidak betul. Dalam peperangan Bani Qainuqa ni, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Arqam. Dia mendengar perbualan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan munafik lain dalam kemah. Dia mengungkapkan satu perkataan, kalau ada depan kita pun rasa nak tumbuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cakap apa? Dia kata, balik Madinah ni kita usir Muhammad keluar daripada pekan Madinah ni. Kita usir dia keluar. Kita jangan bagi apa-apa subsidi. Rupanya, untuk membantutkan Islam ni, akan ada satu gerakan. Tarik balik subsidi, kurangkan dia punya bajet, semua ni buat sekatan ekonomi supaya orang Islam ni nampak lemah. Ini idea-idea bapa munafik ni. Dia kata supaya apa? Supaya orang ikut Muhammad ni menyesal. Apa engkau ikut Muhammad? Tengok ikut Muhammad miskin, tak dapat apa-apa. Supaya orang rasa hina ikut Muhammad. Mereka semua Allah Taala beritahu, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Bagi Allah khazanah di langit dan di bumi. So Allah Subhanahu akan tetapi munafik ini tidak mengetahui. Jadi Allah nak beritahu bagaimana golongan munafik ini dihina di dunia dan di akhirat. Terhina. Jadi kalau nak kawan ni kena tengok, kalau bukan kalau munafik memang tak boleh kawan. Dia anytime makan dia bertukar wajah. Macam-macam dia buat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang bertanya, kenapa Nabi Muhammad tahu munafik ini jahat dan sentiasa merancang jahat, kenapa Nabi tak perang? Yang mana selepas ini saya jawab. InsyaAllah. Modus operandi yang cukup menarik yang Ustaz sebut tadi tentang sekatan, Ustaz. InsyaAllah. Saya simpan, Ustaz. Kita akan huraikan, bahaskan selepas ini. Teruskan menonton. Berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj, pengusiran. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, dan telah banyak yang Fadil Ustaz kongsikan dengan kita tadabbur surah Al-Hajj, bagaimana bermula daripada awal ayat sehinggalah ayat yang kelima yang telah pun kita bahaskan. Dan insyaAllah para penonton, kita nak sambung Fadil Ustaz dengan soalan yang berikutnya daripada rakan kita Mazni Hasan yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Da'i dan semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-6 hingga ke-7 dalam surah ini membincangkan tentang hukum fai, iaitu harta rampasan perang. Soalan saya Ustaz, apakah terdapat perbezaan antara harta rampasan perang dengan cara fai dengan harta rampasan perang yang disebut sebagai ghanimah? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta fai yang disebut dalam ayat ini adalah harta rampasan. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya mengusir Bani Nadir daripada kampung mereka, sehingga Bani Nadir ni sebahagiannya pergi ke Khaybar, sebahagiannya pergi ke Syam. Sebab itu Yahudi kita kata Khaybar ya Yahud Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar ya Yahud Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Baru-baru ni ada ungkapan yang diungkapkan oleh beberapa pemimpin Yahudi. Dia kata fa innana la nashummu ra'ihta ajdadana fil Madinah. Dia kata kami dapat menghidu lagi saki baki bau nenek moyang kami di Madinah. Allah. So tidak bagi hin. Maksudnya mereka masih lagi menyimpan hasrat untuk kembali mengambil balik. So kita kena berhati-hati dengan perancangan-perancangan jahat mereka. Baik. Jadi
Selepas Nabi SAW mengusir keluar, maka dapatlah harta rampasan. Harta rampasan ini yang diriwayatkan dia dapat pedang dah 500 batang pedang, dapat bilah pedang kan, dapat pedang, kemudian baju-baju besi dah 50, topi besi. So banyak harta-harta rampasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harta fai. Kalau ghanimah ini 1/5 kan, dia kena bagi-bagi semua tu, dia kena bagi. Khumsahu lillahi wa lirasul, kan dibagikan kalau harta ghanimah. Al-fai ini ambil semua bagi kat Nabi. Nabi yang takbir, Nabi nak bagi siapa-siapa, banyak mana Nabi nak bagi. Kebanyakan harta rampasan yang Nabi rampas daripada Bani Nadhir ni, Nabi bagi kebanyakannya kepada muhajirin. Kepada kumpulan muhajirin. Nabi bagi kepada muhajirin sebab muhajirin datang daripada Mekah selas pinggang. Kebanyakan mereka miskin, tak ada apa. Dan ada pula di antara mereka ada 2 orang sahabat yang sangat-sangat miskin, Nabi bagi lebih. So ini kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengagihkan harta rampasan. Itu harta rampasan ghanimah. Begitu juga dengan harta negara. Kalau kekayaan negara pun begitu juga. Nak bagi lebihkan kepada poor people, kepada masyarakat yang lebih memerlukan. Ada setengah negeri di negara kita ini perlukan perhatian lebih daripada kerajaan persekutuan. Harus dibangunkan, dibantu supaya tak nampak dia punya ketidakstabilan. Ada setengah negeri senang semua. Ada setengah negeri miskin. Ada setengah negeri memang kita nampak sedih. Aku kat Malaysia ke kat mana ni? So, pembahagian harta kekayaan negara mestilah diberikan secara adil kepada orang yang memerlukan. Termasuklah juga agihan zakat, wakaf dan sebagainya. Sebab ini ekonomi kekayaan negara yang Tuhan bagi ini bukan untuk saya mengkayakan sekumpulan dan memiskinkan sekumpulan dan membiarkan kumpulan tercicir terus tercicir. Kalau sistem kapitalis, memang dia akan buat macam tu. Supaya sentiasa meletakkan masyarakat ni hoping to the government. Menjadikan masyarakat ini sentiasa mengharapkan kepada kerajaan. So mengharapkan pada kerajaan yang mengharap ini akan menjadi mangsa lah. Sentiasa dilihat sebagai aku boleh bagi dengan syarat gini. Itu yang kita tidak mahu. Kita mahu bahawa kekayaan itu diagihkan secara saksama tanpa tertinggal berlaku keciciran. Sebab negara kita pun bukan negara yang miskin. Macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala bagi. So nak perlu ditadbir secara adil, secara amanah, tanggungjawab, ya, supaya tidak ada kesalahgunaan, tidak ada ketirisan. Baik. Jadi Nabi Muhammad bagi lebih. Ada satu cerita dalam satu peperangan yang berlaku di Ja'ranah pada tahun ke-9 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut kisah ni sebab timbul juga di kalangan sahabat ni bila Nabi lebihkan sebahagian dan kurangkan sebahagian. Yang kalau di Ja'ranah ni salah satu tempat orang pergi bermikat lah. Ada berlaku peperangan di situ. Peperangan di situ berlaku pada tahun ke-9. Nabi Muhammad datang daripada Madinah pergi ke kawasan tu dan penduduk-penduduk Mekah datang berperang. Dalam peperangan tu saya nak ringkas cerita, orang Islam menang. Dan dalam kemenangan itu orang Islam dapat harta rampasan yang tak disangka-sangka. Begitu melimpah. Bila dapat banyak macam tu, yang datang join Nabi berperang daripada Ansar, daripada Madinah, daripada Ansar dan juga Muhajirin yang berhijrah dari Mekah, mereka datang turun ke Mekah. Dan kaum muslimin yang di Mekah datang join Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ja'ranah. So ada kumpulan Ansar, ada kumpulan Muhajirin yang join Nabi dalam peperangan di Ja'ranah. Dalam peperangan itu orang Islam menang. Apa Nabi buat? Harta rampasan yang banyak itu Nabi bagikan lebih kepada penduduk Mekah. Nabi bagi lebih penduduk Mekah ni yang penduduk Mekah. Maka Ansar bercakap di belakang. Biasalah. Cakap belakang. Wah. Balik kampung bagi orang kampung lebih, nampak? Allahu Akbar. Kan? Tengok Muhammad, dia bagi orang kampung dia lebih. Kita yang datang jauh-jauh ni tak dipedulikannya ataupun bagi ciput aje, contohnya kan. Benda ni sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah panggil Ansar saja. Penduduk Mekah yang orang Islam penduduk Mekah, Nabi kata kamu tak payah join. Ansar saja Nabi nak jumpa. Nabi kata, wahai ma'syaral Ansar, apa benda yang aku dengar ni? Apa benda yang aku dengar ni? Kamu cakap apa di belakang? Kamu nak cakap aku ni datang selas pinggang daripada Mekah, kamu yang bagi aku pakaian. Kamu nak cakap aku datang dalam keadaan papa kedana, kamu yang bagi aku wang, kamu yang bagi aku harta. Apa yang kamu nak cakap? Cakaplah, cakap depan aku. Tak ada seorang berani cakap. Siapa nak cakap? Ya betul Rasulullah datang selas pinggang, kami yang tolong. Ada berani cakap? Apa yang kamu letakkan dalam hati kamu semua? Cakap dengan aku. Semua diam. Allah. Demi Tuhan, demi Allah,
Demi Allah, kata Nabi SAW, aku lebihkan golongan penduduk mu'allaf Mekah ni, ada harta rampasan, sebab mereka tertindas, mereka susah. Dan aku nak memujuk hati mereka yang baru masuk Islam ni, dilebihkan harta untuk mereka, biar mereka boleh bangun, boleh membina diri, jati diri di Mekah. Itu tujuan aku kenapa bagi lebih kepada mereka. Mana lebih yang menyenangkan kalian, wahai Ansar? Nabi tanya, mana yang lebih menyenangkan kamu, wahai Ansar? Adakah harta benda, adakah harta rampasan yang sedikit lebih dibawa balik oleh penduduk Islam Mekah, ataupun kamu balik dengan Rasulullah ke Madinah? Allahu Akbar. Untung bersama dengan ma'a Rasulullah. Mana yang kamu rasa lebih besar? Allahu Akbar. Kamu rasa aku balik dengan korang lagi besar ke, ataupun harta tadi yang lebih besar? Allah. Menangis semua Ansar. Rasulullah lagi penting. Semua menangis. Menitiskan air mata, menyesal terhadap apa yang mereka sebut. Demi Tuhan, kalaulah Ansar ini ikut mana-mana celah, mana-mana dalam liku, aku akan ikut Ansar. Sebab Nabi bukanlah seorang manusia yang lupa kepada jasa manusia yang lain. Ansar telah banyak bantu Nabi Muhammad SAW. So di kala itulah kita lihat bagaimana harta-harta rampasan ataupun fai ini diberikan secara adil. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-7, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba. Jadi yang dibahagikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada dzawil qurba walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Harta rampasan ini, kekayaan diberikan kepada orang-orang miskin yang bermula dengan Allah, bermula dengan Rasul. Bila kata Allah ni, kita katalah zakat, wakaf, kan? Jadi semua ini bermaksud untuk Allah. Tak adalah kita bagi direct kepada Allah. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Maksud segala bentuk pemberian kita akan jadi qardul hasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan umpamakan macam kita bagi pinjam pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat tu dalam surah Al-Hadid, tak silap kan? Wa may yuqridullaha qardan hasana. Aisyah kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah kita bagi pinjam pada Allah? Dia kata, ini bukan pinjaman. Ini adalah pemberian yang mana pemberian itu akan jatuh pada genggaman Allah. Jadi mulai hari itu, kalau Aisyah nak bagi apa-apa, Aisyah radhiyallahu mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, bila dia nak bagi sedekah, dia nak bagi kepingan emas ke ataupun kepingan perak, dirham ke apa, dia akan letak minyak wangi dulu. Allah. Baru dia bagi. Tanya kenapa? Supaya biar dia jatuh pada genggaman Tuhan yang harum. Persembahkan yang terbaik. Terbaik. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata dalam ayat ini, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ayat ini menjelaskan bagaimana suatu sistem ekonomi ataupun modus ataupun modul ekonomi yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas saranan agama, supaya kekayaan negara ini tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Kekayaan itu mesti diberikan sesama masyarakat ataupun dibagikan sama rata. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang ini pula adalah meletakkan dasar ataupun perlembagaan dalam kita berinteraksi dengan syariat. Maksud gagasan. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah, ikutlah, dan apa-apa yang ditegak oleh Nabi Muhammad, tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dalam hal yang demikian, hendaklah kalian takut kepada Allah. Takut kepada Allah bila dapat kekayaan, bila dapat harta rampasan, takutlah kalian kepada Allah. Jangan dimanipulasikan kekayaan itu, maka hendaklah dibagi-bagikan kepada orang lain. Saya dah baca beberapa artikel yang ditulis oleh Syekh Abdullah Bayyah. Syekh Abdullah Bayyah pun tahun lepas dapat tokoh Malaysia di negara kita. So beliau ada tulis banyak mengenai maqasid syariah. Di antara perkara yang beliau tulis adalah maqasid mal. Maksudnya bagaimana maqasid al-mal, bagaimana harta itu perlu diurus tadbir dengan secara tepat, dengan secara betul, supaya tidak ada penyelewengan dan salah guna. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat kepada konteks ayat yang ke-8 Ustaz, yang mana menyatakan bahawa ayat yang ke-8 yang ke-9 ini satu perkara yang bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ustaz satu perkara yang penting. Tadi Ustaz ada menyatakan ayat yang ke-6, yang ke-7 dan ayat ke-8, yang ke-9 yang kita nak masuk ni Ustaz, satu perkara yang penting ialah tentang fakir yang berhijrah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan mungkin sebagai kita meneruskan ayat yang berikutnya, tafadhal Ustaz. Terima kasih. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana.
wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Bagi orang-orang fuqara, maksudnya masih lagi dalam konteks pembahagian kekayaan, pembahagian harta. Kan mengkayakan atau mengkayakan golongan fakir miskin, fuqara al-muhajirin. Muhajir yang datang seperti mana kita semua sedia maklum, kebanyakan mereka datang selai sepinggang, tak ada buat apa-apa. Ukhriju min diyarihim, mereka telah diusir daripada kampung halaman mereka itu Mekah, wa amwalihim yabtaghuna min fadlillah, yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka diusir daripada kampung halaman, mereka diusir daripada rumah-rumah mereka, dan juga harta benda mereka sudah dirampas, iaitu di Mekah. Di Mekah kan? Mereka berhijrah, tinggalkan rumah, tinggalkan harta benda, tinggalkan bisnes, segala-galanya. Tinggal semata-mata yabtaghuna fadlan min Allah. Ini hijrah nama dia. Bila hijrah, bila sampai ke peringkat hijrah, hijrah ialah meninggalkan sesuatu, berpindah. Kan berpindah. Jadi mereka berpindah dengan berhijrah, meninggalkan segala sesuatu semata-mata yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka mengharapkan limpah kurnia daripada Allah, waridwana, dan juga keredaan Allah, wa yansurunallaha wa rasulah. Dalam keadaan mereka fakir, dalam keadaan mereka miskin, Anas, mereka tetap tolong Allah dan Rasul. Mereka tidak duduk di rumah, tak ada apa nak buat, macam mana nak tolong, tak tahu nak tolong kita apa, tak kami tak ada apa nak tolong. Tak, apa yang kami boleh tolong? Apa yang kami boleh bantu? Saya nak bagi tahu satu benda. Sebarang infak, pemberian, zakat, sedekah, waktu yang paling afdal bagi masa kita susah. Susah, Allah Akbar. Masa terdesak tu Ustaz. Saya susah ni, tapi ada saya nampak orang susah. Dalam susah-susah tu, apa yang saya bagi. Allah Akbar. Itu jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita senang kita bagi, itu biasa. Tapi dalam keadaan susah orang bagi, itu luar biasa. Hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kan? Dia beri pada masa dia tengah susah. Allah. Dia tengah susah dia bagi. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, golongan muhajirin ini bukan tak ada apa-apa. Yang ada, walaupun tak ada wang ringgit, tak ada harta benda, apa yang kami boleh tolong? Kami ada kudrat, kami ada tenaga, kami boleh bantu. Begitulah manusia. Dalam hidup, tak boleh dia berpeluk tubuh. Kalau kita lihat di Malaysia ni kan, yang datang cari rezeki, kalau semalam hari Ahad, Sabtu, kalau kita pergi kat kawasan Pudu, KL kan, saya pun confused. Kau kat mana ni? Allah Akbar. Ramainya orang datang cari rezeki. Mereka boleh hidup, mereka boleh survive. Kita pula banyak bagi alasan. So, wa yansurunallaha wa rasulahu. Sebab tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi mereka bersedia membantu Allah dan Rasul dalam menegakkan ulaika humus sadiqun. Allah gambarkan mereka lah orang-orang yang sadiq, orang-orang yang benar. Begini, dalam pembahagian kategori manusia, dia ada mufsid yang suka melakukan kerosakan. Yahudi suka melakukan kerosakan, dia mufsid. Munafik suka melakukan kerosakan. Sebab hati perut mereka memang sentiasa membenci dan juga anti pada Islam. Saya ada baca satu buku yang dikarang oleh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang pemikir Islam, seorang tokoh sarjana yang disanjung tinggi. Di antara idea-idea beliau ialah mewujudkan Rabita al-Alam al-Islami. Itu idea dia. Dan Majma' Lughah al-Arabiyah. Dia orang India tapi dia ada banyak idea yang disumbangkan dan hujungnya menjadi satu kenyataan dan dimanfaatkan manusia di seantara dunia. Beliau tulis banyak buku. Di antara buku yang betul-betul saya terkesan ialah Madza khasiral alam biinhitatil muslimin. Apakah kerugian bencana yang dihadapi oleh dunia kelak dengan rosakkan Islam. Maksudnya kalau ada usaha untuk rosakkan Islam, you nak rosakkan Islam sebab apa? You benci Islam sebab apa? Islam tak datang buat apa-apa pun. Islam tidak Islam tidak mengkasari siapa-siapa pun. Ente tengok Anas dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Surah dalam Al-Quran ada 114 surah. 86 surah turun di Mekah, yang bakinya turun di Madinah. So, dalam 86 surah itu, cuba tunjuk dengan saya satu ayat suruh orang Islam pegang. Allahu Akbar. Show to me, kalau you boleh tunjuk dengan saya satu ayat yang Islam suruh kita pegang, tunjuk dengan saya. Allahu Akbar. 86 surah Anas, di Mekah turun, tak ada satu ayat pun suruh orang Islam pegang. Allahu Akbar. Ada perkataan jahada yujahidu, lebih kepada menuntut ilmu, lebih kepada berusaha. Tak ada satu pun suruh angkat pedang perang. Bila masuk Madinah, baru ada ayat perang. Itu pun tahun kedua setelah orang Islam diancam. Setelah orang Islam
disakiti. Masa tu saya sudah ada sebuah satu kekuatan untuk saya berhadapan musuh. So nak beritahu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan agama Islam ini agama yang cantik. Jadi jangan memusuhi Islam. Islam itu adalah agama yang membawa kesejahteraan. Kalau lihat sana sini sedikit ada sedikit kecacatan, kecelaan, itu bukan ajaran Islam. Saya setuju dengan Syekh Muhammad Ghazali sebut al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang kerana sikap setengah orang Islam itu sendiri. Terima kasih. Insya-Allah Ustaz, satu penjelasan yang alhamdulillah Ustaz, sebenarnya ramai yang nak Ustaz teruskan, tapi insya-Allah Ustaz kita akan tamat siaran di TV3 dan kita akan sambung 30 minit siaran tambahan di TV9. Banyak lagi yang saya pasti Fadil Ustaz ingin kongsikan dengan tadabbur surah Al-Hajj pengusiran. InsyaAllah teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siaran tambahan 30 minit di TV9. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menjadikan rancangan Tanyalah Ustaz sebagai rancangan pilihan anda. Dan kita masih lagi membicarakan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj pengusiran. Dan kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Fadil Rabi Abdullah. Ustaz, insya-Allah. Okey, steady. Banyak yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz tentang bagaimana kita sama-sama mentadaburi surah Al-Hajj, bagaimana perangai ataupun sikap orang munafik, orang fasik yang telah pun dibahaskan oleh Fadil Ustaz, dan kita sambung pada ayat yang ke-9 Ustaz yang berikutnya, dan mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Ustaz, insya-Allah. Okay. Terima kasih Datuk Anas, terima kasih di atas kesetiaan tuan-puan di rumah yang masih lagi mengikuti pengajian tafsir suratul Hasyr. Saya seperti mana saya beritahu, surah Al-Hasyr adalah surah yang turun pada tahun keempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya peperangan Badar, peperangan Uhud, dan setelah itu berlakunya pengusiran terhadap Bani Nadir. Ayat dalam surah ini ada 24 ayat, kesemuanya mengikut perhitungan ulama. Dan kesemua surah ini adalah surah Madaniyah. Biasanya surah Madaniyah ini surah yang membincangkan prinsip-prinsip dalam sebuah masyarakat madani, sebuah masyarakat yang sedang membina tamadun. So dalam membina tamadun ini ada beberapa insiden yang perlu dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia masih lagi peringkat pembinaan bagi dia sedang membina sebuah masyarakat. So ayat ke-9 Allah menggambarkan bagaimana keadaan golongan Muhajirin dan juga Ansar. Awal tadi Muhajirin yang datang sebelah pinggang, miskin, tapi namun demikian mereka tidak banyak beri alasan, mereka bersedia untuk bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedia untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud orang Islam dia jangan banyak bagi alasan bila kata untuk agama. Ringan-ringankan tulang. Sama ada bagi idea, menyumbang dalam wang ringgit dan juga membantu apa yang kita boleh bantu memperjuangkan kita. Paling tidak kalau saya tidak boleh menyumbang, saya tidak boleh bercakap agama, saya tunjukkan budi pekerti yang baik. Betul. Itu pun cantik dah. Akhlak, budi pekerti yang baik. Oh, itu siapa tu orang Islam? Masya Allah. Ada satu cerita saya nak share sikit. Seorang imam African imam, kalau dekat UK ni ada imam-imam yang dilantik daripada luar negara kan, ataupun memang dia dah migrate ke situ, dah berpindah mengambil warga negara ke situ. Ada seorang imam di sebuah masjid di satu daerah di England. Imam ni selalu naik bas. Ulang-alik ke masjid, ke rumah, ke masjid naik bas. Pada satu hari dia naik bas, dia bagi tambang kepada driver bas, dia bagi £1. Lepas dia bagi £1, balance sepatutnya dia pulang balik dalam 20 sen. Dalam 20 sen lah, kita 20 sen. Tapi dia bagi balance patut 30 sen. Balance 30 sen, dia pulang balik 50 sen. So dia pulang ekstra 20 sen. Dia tambang 70 sen. Tambang 70 sen. Tambang 80 sen. Tambang 80 sen. Patutnya imam tu pulangkan balik 20 sen. Tapi imam tu pulangkan 30 sen. Dia lebih dah dia pulang. Jadi apa dia berlaku? Bila dapat pulangan duit, dia pegang duit tu, dia kata, lebih 20 sen ni. Lebih 20 sen. Macam dia terbagi lebih 20 sen. Sekarang hati dia bercakap, alah 20 sen aja pun. Dalam masa yang sama, hati dia bercakap juga, jangan, 20 sen bukan duit kita. Betul. Kena pulangkan balik. So kan dalam sedang apa, ya ternafas dalam diri dia, sedang bagi pulang ke? Tak payah pulang.
pulanglah, bukan kita punya. Tak payah pulanglah, bukan rugi pun company ni 20 sen je pun. Nak pulang balik ke tak? Tak, 20 sen pun bukan hak kita. Bercakap. Sampai ke destinasi, imam tu pulangkan balik 20 sen. Imam tu kata, tuan, tadi tuan silap bagi kat saya lebih, ni pulang 20 sen. Dia kata, driver bas tu kata, aku sengaja bagi lebih. Engkau imam kat masjid tu kan? Ya, aku sengaja bagi lebih, aku nak tahu macam mana sikap orang Islam, jujur ataupun tidak. Akbar. Imam tu turun tangga bas tu, dia macam nak rebah. Dia kata, ya Allah, hampir aku jual agama ini dengan harga 20 sen. Astaghfirullahalazim. Driver bas tu kata, tunggu mam, saya akan datang masuk Islam. Allahu Akbar. Akhlak. Sebab 20 sen. 20 sen. Allahu Akbar. Jangan main-main. 20 sen, 10 sen. Nampak macam simple, tetapi itu akan memberi kesan yang sangat mendalam. So, bila kata orang Islam, dia kena ada amanah yang sangat tinggi. Dia mesti tunjuk budi pekerti yang baik. Sebab dia bertanggungjawab di dunia dan tanggungjawab itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. So, bila lihat pada ayat, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Sikap golongan Ansar, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mereka ni suka orang berhijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka sendiri. Dan mereka juga mengutamakan orang berhijrah itu daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Lihat, di rumah saya ada anak 5 orang, makan pun tak cukup. Tapi dia tu kesian muhajir. Bagi kat dia lebih. Quran gambarkan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tapi yang paling penting sikit, yuhibbuna man hajara ilaihim. Anas, cuba Anas lihat. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Suka orang datang. Tetamu datang. Datang dalam keadaan miskin, tak ada apa kan. Mari, sambut, sila. Duduk. Apa yang ada kat dapur bagi makan. Anak isteri tak makan lagi, tak apa. Kita ada kebun, kau ambillah kebun tu. Saya ada sikit, tak apa, yang ni saya ambil. So dibagi-bagi, yuhibbuna man hajara ilaihim. Bukan sekadar terhib mengalu-alukan, tetapi dalam bentuk perbuatan. Ambil. Apa yang nak ambil. Tapi itulah kan, kita nak ubah persepsi kita ni. Betul. Nampak orang susah, kita nampak dia nak ambil duit kita. Astaghfirullah. Sebenarnya ruang untuk kita buat baik, Ustaz. Kadang kita nampak orang beratur depan masjid pun kita ada sangka buruk dah, Nas. Allahu Akbar. Kita rasa tak ada kerja lain ni. Kita pun ada duit tapi malas lah bagi. Nak bagi bang, tak nak bagi tak apa. Sangka baik. Kalaulah orang itu betul-betul berhajat dan awak putuskan sedangkan dalam awak mampu bagi, awak akan bertanggungjawab. Kita akan bertanggungjawab sebab kita membiarkan dia. Bayangkan dikala dia tidak ada pengharapan. Yang dia ada pengharapan dia dengan Allah sahaja. Harapan dia Allah. Alaqatuhu billah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Dalam masa yang sama dia minta kita bantuan. Apalah salahnya kita hulu sikit. Ni semua sindiket ustaz ni semua. Tak. Itu letak tepi dulu. Kita ada orang yang kita boleh nampak dia ni memang susah. Pihak autoriti kita ada. Ya. Sebab itu saya selalu mengalu-alukan masjid, surau, kena dapatkan maklumat daripada ahli Korea, pemimpin-pemimpin masyarakat, persatuan-persatuan penduduk, kena menggarap tenaga bantu masyarakat susah ni. So begitulah keadaan golongan muhajirin. Sebab itu mereka ni semua awal-awal ni Ansar ni masuk syurga. Ansar muhajirin awal ni semua masuk syurga, Nas. Kalau adalah sikap-sikap Ansar, dia gelaran itu memperlihatkan watak Ansar yang sentiasa tidak berlengah dalam memberi bantuan. Mereka semua masuk syurga. Mimma yu'thir. Yang paling best sekali pula, dia ada hajat tapi dia utamakan tuan tetamu dia, kawan dia. Kan? Walau kana bihim khassasa. Walaupun mereka ada hajat. Tapi kan, Anas, tak semua orang dapat peluang untuk buat benda baik. Betul. Kalau orang datang kan kat kita kan, Allah hantar kepada akulah. Dalam ramai-ramai manusia datang kepada akulah. Jadi Tuhan nak bagi peluang kepada saya untuk buat sesuatu dengan rezeki yang ada ni kan. Allah, saya kalau cerita bab bagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi min haitsu la yahtasib. Kena yakin. Kalau kita rasa apa yang ada pada kocek kita bagi habis, sampai ke sudah kita takkan dapat apa-apa. Kita akan mati dalam lokek, kita akan simpan duit hujungnya macam-macam. Tuan doktor cakap, jangan makan tu, jangan makan ni. Duit banyak tak boleh makan apa? Boleh makan minum susu je.
Betul. Tadawu mardakum bisadaqat. Itu yang Nabi SAW pesan. Rawatilah penyakit-penyakit kita dengan banyak bersedekah. Masya Allah kan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tengok, Tuhan bagi tahu siapa-siapa yang tidak dipengaruhi sifat bakhil, muflihun. Tuan-tuan, dalam Quran ni muflihun ni falah ni adalah satu kejayaan. Tidak ada kejayaan yang lebih besar melainkan seseorang itu dapat nikmat syurga. Nikmat syurga itu yang paling besar, nikmat syurga dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut aflaha? Muflihun. Aflaha yuflihu, muflihun. Kenapa? Dia asal perkataan dia falaha. Tukang kebun kita kata apa, Nas? Falah. Falah kan? Tukang kebun ataupun pekebun kita kata falah. Apa pekebun buat? Kita fikir. Pekebun, dia akan bajak tanah, dia akan ambil benih, dia akan masuk, dia tutup. Dia tahu tak benih itu akan jadi apa? Dia tahu atau tidak? Tak tahu. Dia tahu tak benih itu, pokok itu besar nanti bagi banyak mana hasil kat dia? Tahu tak? Semua tak tahu. Begitulah amal soleh. Allahu Akbar. You tanam aja. You tanam, dekat akhirat baru you tahu dia punya pokok tu besar mana, hasilnya besar mana. Jangan terkejut sudah. Jangan terkejut. So muflihun, kejayaan yang hakiki. Falah. Allahu Akbar. Satu penjelasan yang cukup baik yang Allahu Akbar Ustaz. Kadang-kadang tu bila kita ingat balik ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu tu akan habis, Allah sebut, dan yang di sisi Allah itulah kekal selama-lamanya Allah. Kadang-kadang kita rasa rugi nak bagi Ustaz. Kadang-kadang rasa tak cukup. Pokoknya sedekah ni dari pelbagai bentuk sebagaimana Ustaz sebut tadi, Ustaz. Allahu Akbar. Saya ada satu pengalaman saya sebut sikit. InsyaAllah. Kat Masjidil Haram. Kat Masjidil Haram ada, masa ni saya belajar lagi dekat Jordan. So dalam Masjidil Haram, bulan puasa saya pergi. Selepas solat asar saya baca Quran. Ada seorang pakcik Afghanistan duduk sebelah saya. Kazakhstan kot. Dia seorang besar tu, kulit dia berkedut-kedut, kesian. Dia pun tengok saya baca Quran, dia pegang, dia duduk bertasbih. Saya buka Quran kecil, dia tengok aja Quran tu. Quran kecil tu kan kadang ada yang warna, ada tafsir, perkataan kat tu kan. Dia tengok aja. Saya kata, nak tengok ke? Cakap bagi bahasa isyarat, dia pun ambil tengok. Suka dia, suka. Saya kata, ambillah, sedekah kan. Hadiah. Dia kata, tak nak, hadiah. Mata dia nampak, dia boleh baca elok. Saya hadiahkan ajalah. Tak tahu kita nak buat apa hadiah. Lepas tu dah hati kata, kena bagilah apa yang ada, tak ada pula nak bagi. Ada 10 rial. 1996 saya pergi tu. So 10 rial ni balik solat tarawih nak beli nasi Bukhari. Ayam setengah ekor tu makan nasi Bukhari dengan kawan-kawan. So apa saya buat? Saya pun ambil lah. Ini bukan saya nak membangga diri, tak. Saya nak buktikan, saya nak beritahu betapa banyaknya Tuhan dah tunjuk pada saya. Betul. Dengan sifat pemurah ni kan. Ambil, bagi dekat pakcik tu salam. Kan? Hadiah kan. Dia kata tak nak, tapi ambil je lah pakcik. Dia pun ambil, saya pindah tempat lain. Sebab kawasan tu dah mula panas, matahari mula jatuh, saya nak pindah pergi tempat aircon. Saya nak berjalan tu terserempat dengan orang kampung saya. Orang kampung ni pula, dia ni manager bank besar, orang besar. Jumpa, Farid, macam mana boleh tersempat sini, apa khabar, cerita-cerita. Bila sampai, saya baru sampai semalam bang. Oh, abang pula, abang kejap lagi nak tawaf bidak, abang nak balik. Oh, Masya Allah. Kirim salam kat keluarga lah bang. Dia pun masuk tangan dan jubah dia, diulur kasih 300 rial. Allahu Akbar. Baru 10 rial bagi. Tuhan dah balas balik 300 rial. Kaabah. So, Masya Allah. Tapi masa bagi itu saya tak tahu pun saya akan jumpa orang kampung. Allahu Akbar. Jangan pula lepas ni ada yang bagi, lepas bagi tunggu pusing. Tak dapat, Ustaz. Pusing mana, tak ada pula orang kampung yang kaya kan, siapa ke YB ke apa kan, tak nampak siapa-siapa pun. Falah. Itu pun falah. Jadi kita buat, kita tak letakkan apa-apa pun keinginan. Yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan dari rakan kita Muhammad Faizal di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyatakan sikap orang munafik iaitu menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Soalan saya Ustaz, apakah lagi ciri-ciri orang munafik, dan bolehkah Ustaz kaitkan ciri-ciri orang munafik yang ada yang wujud dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini supaya kita dapat hindari dari bergaul dengan mereka? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sebagaimana awal tadi Ustaz dah sebut, mungkin ada penambahan sedikit tentang ciri-ciri orang munafik. 11 ciri-ciri orang munafik. Ini ciri-ciri orang munafik, kita kata idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini antara ciri-ciri munafik. Apabila dia bercakap, dia bohong. Dia bohong satu, keduanya dia je betul. Dia je menang. Dia semua create, dia cerita dekor cerita tu memang cantik lah. Dia nampak sedap hebat, semua sedap. Kita dengar apa kan. Sebab kita akan leka dan asyik dengan perbincangan dan perbualan mereka. Make sense lah kita kata. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kan? Maksudnya demikian itu dulu asalnya mereka beriman,
kemudian mereka kufur. Allah Subhanahu wa taala patrikan hati-hati mereka ni kekal dalam keadaan tidak memahami hakikat kebenaran agama Islam. Baik. Jadi di antara ciri-ciri lain yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan terhadap golongan munafik, alam tara illal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab lan ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ayat ini yang saya bacakan tadi bagaimana golongan munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul telah macam dah beri satu janji kepada Ka'b bin Ashraf ataupun pembesar Bani Nazir dari kalangan orang Yahudi yang akan mereka dibantu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, dia janji akan tolong kalau Bani Nazir ini diperangi. Sebab itu Tuhan bagi tahu dia punya dialog tu kan, alladzina nafaqu maksudnya orang yang telah nifaq. Fasik, nifak ni masuk Islam sembunyilah. Bukan masuk Islam sembunyi, maksudnya dia masuk Islam, dia sembunyikan kekufuran, dia tunjuk-tunjuk menzahirkan keimanan. Contohnya, yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab, mereka berkatalah kepada golongan yang kufur dari kalangan ahli kitab. Jadi maksudnya yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab. Kalau dia kata kufur dari kalangan ahli kitab, maksudnya ada ahli kitab yang tak kufur. Betul tak? Antara sembelihan yang kita boleh makan. Yes, pandai. Jadi maksudnya ada ahli kitab yang masih lagi original. Yang boleh kita bermuamalah dengan mereka, sembelihan mereka, bernikah dengan mereka. Itu masih syariat itu masih valid, tidak dinasakh lagi. Betul. Tapi yang ni ahli kitab yang sudah kufur. Jadi kita tidak ada masalah nak berbaik dengan siapa-siapa pun asalkan pertemuan kita itu adalah demi kebaikan. Apa mereka sebut? Mereka sebut, kami ini akan perang sama-sama dengan kamu, kami akan tolong kamu. Hujungnya tak ada seorang pun datang. Allah. Betul kan? Dalam kisah Bani Nazir, sampai ke sudah yang kata Abdullah bin Ubay bin Salul kata, I will bring 2,000 soldiers. Dia katakan, bahasa Inggeris cakap punya. Batang hidung tak nampak Ustaz. Saya kalau marah pelik sikit cakap putih. Cakap Inggeris terus. Jadi maksudnya kita kata bersikap lunak kepada orang kafir dan bersikap keras kepada kaum muslimin. Ini antara ciri-ciri orang munafik juga. Betul, insya-Allah. Banyak lagi yang kita bicarakan selepas ini Ustaz. Surah Al-Hajj, pengusiran, berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita membicarakan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Hashr, pengusiran, bersama dengan Al-Fadhil yang berbahagia di panel kita, Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Alhamdulillah Ustaz, hingga ke hujung rancangan banyak yang Fadil Ustaz telah pun kongsikan dan banyak soalan yang telah pun kita huraikan, kita bahaskan. Terima kasih kepada para penonton yang telah pun mengajukan soalan kepada kami. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak sambung lagi Ustaz. Rancak membicarakan tentang, kita kata tak nak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Biarkan si munafik tu dengan makar mereka, dengan ataupun rancangan-rancangan jahat mereka. Yang penting kita kembali, kita siap siaga Ustaz untuk sentiasa bersedia insya-Allah. Dan daripada rakan kita Nur Hayati Ismail yang bertanya di Facebook, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14, sebahagian petikan ayat yang demikian itu kerana mereka orang yang tidak mengerti. Diulang sebanyak 2 kali. Mohon Ustaz huraikan apakah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang. Itu soalan Ustaz. Dari Sri Puteri Rawang, kampung saya. Okay, terima kasih Kak. Dekat rumah saya juga. sekali. Okey, terima kasih dan Anas kepada puan yang bertanya. Ayat 13-14, dia ada dua kali dalam ayat ke-13, hujung ayat ke-13 Allah Taala sebut la yafqahun. Hujung ayat 14 Allah Taala sebut la yaqilun. So nak beritahu macam ni, senang cerita, ikut mana pun memang susah nak convincekan golongan munafik ni. Maksudnya dia macam mana pun dia ambil langkah untuk tidak mahu faham.
La yafqahun, dia tak boleh nak perhalusi sesuatu perkara. La yaqilun, Allah beri dia kesejahteraan akal. Akal itu juga tidak digunakan untuk mengenal perkara yang baik ataupun buruk. Sebab itu dia sentiasa dalam keadaan takut, dalam keadaan rugi, dalam keadaan cari. Sebab munafik ni, cuba lihat, dia cari geng mana yang dia boleh kawan, yang dia boleh survive lah. Bagi katakan. kepentingan kat dia. Ada kepentingan. Kalau nampak kita lemah, dia akan lari. Kalau kita ni ada kedudukan apa, datang, ramai datang. Dah mengaku tak? Tidak angkat sumpah, ramai datang. Astagfirullah. Ramai datang. Ada sikit Ramai. Saja-saja usik-usik pagi. Usik-usik pagi namanya. Gurau-gurau. Datang balik. Datang balik. So kita tidak mahu. Kita mahu genuine friendship. Betul. Kan? Dan persahabatan itu adalah persahabatan yang kekal. Sejati. Persahabatan yang boleh bawa kita kepada kejayaan, yang boleh membantu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ayat yang ke-13 ni Allah Taala bagi tahu sikap la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Allah beritahu golongan munafik, golongan Yahudi ni sangat takut kepada kaum muslimin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya takut siapa? Allah. Takut Allah. Tapi dia orang takut pada kaum muslimin mengatasi takut pada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dzalika bi annahum qaumun la yafqahun, mereka tidak mengetahui, mereka tidak mahu faham. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Cuba lihat. Judur, perkataan. Fokus pada perkataan judur. Judur ini jidar. Jidar ni tembok. Yahudi ini memang suka buat tembok. Allah Akbar. Dah sebati dengan dia orang tak? Suka buat tembok. Tembok itu sebab dia nak berselindung di sebalik dia tembok. Dia nak menyorok dalam tembok tu. Dia tak mahu tembok. Dia kata tembok itu akan membawa bencana pada kalau tak ada tembok dia akan mudah di-attack. Sama juga masa Nabi Muhammad, masa Nabi Musa alaihi salam bawa Bani Israel nak masuk dalam Baitul Maqdis kan tembok. Tembok. Sampai ke hujung Nabi Musa tak boleh bawa Bani Israel masuk. Dilangsungkan usaha membawa masuk Bani Israel ke dalam Masjid Aqsa. Dalam Masjid Aqsa ialah Nabi Yusha' bin Nun. So nak beritahu mereka ni suka buat jidar. Muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Maksudnya mereka ni Allah tak ada arah dah. Bainahum syadid. Jadi dia cepat putus asa, takut, gundah gulana perasaan ni. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Ini menarik. Tuan-tuan lihat. Allah gambarkan golongan Yahudi, Bani Nadhir, termasuklah munafik juga. Mereka ini kalau kita duduk dengan dia, kita nampak macam sama je semua. Sama je. Maksudnya mereka berada di atas satu landasan, di atas satu piagam, di atas satu strategi. Tak. Allah Ta'ala kata tak. Engkau orang dengar aku cakap. Kerana yang boleh menilik, yang boleh pantau hati perut mereka aku. Allah Ta'ala bagi tahu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Dia duduk, dia kawan sebelah kanan kiri pun tak percaya. Allah Akbar. Tak percaya. Dia tak percaya. Dia ada manusia susah nak percaya pada orang. Even kawan-kawan dia sendiri pun dia tak percaya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalau tak, kenapa dekat Madinah ada 3 Bani Yahudi? Ada Quraizah, ada Qainuq, ada Quraizah, ada Nadhir, kan? Dan kenapa kabilah-kabilah Yahudi ni banyak? Sebab apa? Daripada mana? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tak percaya pada antara satu sama lain. Bi annahum qaumul la yaqilun. Tak ada akal. Akal ada tak mau pakai. Kama salil ladina, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bagaimana Allah timpakan azab kepada mereka, dan juga yang paling dahsyat sekali ialah dijadikan kawan-kawan mereka adalah syaitan. Syaitan ni Anas, dia ayat yang ke-16 ni kan. Syaitan ini dia asal perkataan syatona yang bermaksud menjauhkan. Ada orang cakap, apa beza di antara iblis dengan syaitan? Ada yang kata iblis ini adalah dia punya general. Syaitan adalah hulu balang. Saya kata tak betul. Sebab bahasa Arab tidak membantu untuk faham perkara itu. Betul. Iblis itu nama, syaitan itu sifat. Sifat dia. Syatana maksud menjauhkan. Iblis itu perangai dia ialah menjauhkan manusia daripada mentaati perintah-perintah Allah. So itulah syaitan. Jadi boleh jadi syaitan ini iblis, boleh jadi manusia itu yang syaitan. Allahu Akbar. Auzubillah. Siapa saja yang menghalang manusia buat benda baik? Syaitan. Dia share lah, syatana. Dari sudut bahasa. Dia berkongsi tabiat dan perangai. Kita tak maulah. Tapi marah kalau panggil syaitan. Marah. Janganlah panggil kan. Tapi dia berkongsi sifat tu. Nak buat benda baik ada je tak kena.
Kan dia sentiasa mengajak kita kepada benda-benda yang salah. Allahu Akbar. Rasa gelisah ya kadang-kadang. Gelisah betul. Sebab kawan dia gelisah. Betul. Dia tak ada tengok orang Islam ni macam ke depan sikit dia rasa macam tercabar. Dia rasa gelisah lah gelisah. Dia dihantui dengan bayang-bayang sendiri Ustaz. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita di Facebook, Aiman Aizuddin yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-16 dan 17, syaitan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu kerana aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Soalannya Ustaz, adakah jelas syaitan itu hanya untuk menyesatkan manusia daripada Allah dan syaitan tidak akan mengakui kesalahannya dan akhirnya orang-orang munafik dan syaitan dimasukkan sama ke dalam neraka? Apakah pengajaran daripada ayat ini buat kita semua dan buat orang-orang yang zalim? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ya. Ayat 16, ayat 17. Ayat 16 adalah kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kita sebut dah dalam surah Al-Mujadalah Allah Taala sebut Hizbullah, Allah sebut Hizbus Syaitan. Dalam surah Mujadalah Allah beritahu ada dua kumpulan manusia. Ada kumpulan manusia, satu kumpulan manusia yang membantu menegakkan agama Allah dan juga berjuang untuk mempertahankan segala prinsip dan disiplin dalam agama. Yang satu kumpulan lain pula adalah pembantu-pembantu a'wanu syayatin ataupun pembantu-pembantu ataupun penolong-penolong syaitan. So kita nak lihat di antara dua kumpulan ini mana yang menang. Allah Taala sebut kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa yang menang itu Allah dan Rasul. Jadi orang yang bersama Allah, orang yang bersama Rasul, dia menang jugalah. Betul. Dia akan mengacapi kemenangan yang hakiki. Baik, kita lihat dalam ayat ini bila syaitan ini berjaya menghasut manusia, manusia pun kufur, terpesong daripada landasan betul, dia kata apa? Inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Iya ke? Dan dia kata, aku minta maaf brother, saya tak masuk campur hal ni. Sebenarnya saya takut pada Allah. Syaitan. Tuan-tuan boleh percaya tak kalau syaitan kata inni akhafullah rabbal alamin? Allahu Akbar. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bila dekat akhirat betul, bila dekat akhirat nanti kelak, dia akan bagi tahu, aku tak masuk campur dah. Ini kamu punya hal. Nafsi. Lepas tu fakana aqibatuhuma annahuma finnari khalidina fiha. Kedua-duanya masuk neraka. Khalidina fiha, kekal abadi dalam neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Jadi yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang zalim. Siapa? Syaitan yang melakukan kezaliman dan juga manusia yang terpesong ikut langkah-langkah syaitan. Senang aja nak tahu benda yang baik surahannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surahan-surahan yang tidak baik, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan yang tidak baik adalah daripada syaitan. Betul. Kalau lihat surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dan An-Nas. Kan? Surah Al-Falaq, kita baca dua surah ni. Surah Al-Falaq ni, Allah Ta'ala beritahu, suruh kita baca surah Al-Falaq supaya kita dapat mohon perlindungan daripada Allah daripada anasir-anasir luar yang boleh mengganggu-gugat kita. Maksudnya, black magic lah, santau lah. Jadi surah Al-Falaq adalah surah untuk protect daripada gangguan daripada luar masuk ke dalam. Satu. Manakala surah An-Nas kita baca supaya dalaman kita tak rosakkan kita. Dia ada unsur yang datang daripada luar merosakkan manusia, ada unsur dalaman manusia sendiri yang merosakkan dia. Jadi itu yang bisikan-bisikan. Jadi manusia ni kelak nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Nak salahkan syaitan, nak salahkan orang, nak salahkan jiran, nak salahkan kawan. Tak boleh. Alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Dulu kita sama-sama lepak minum kopi, lepak minum teh tarik, takkan tak boleh? Ya betul, tapi kamu telah melampaui batas. Allah. Jadi kita akan mengecualikan diri. Allahu Akbar. Satu penjelasan yang cukup baik dan mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, dan kita dah pun berada di penghujung rancangan, dan sebagai kita kata rumusan ataupun ringkasan kepada surah Al-Hashr, pengusiran ni Ustaz, mungkin sebagai yang terakhir, kesimpulan ataupun penutup daripada Ustaz. Terima kasih kepada Anas, kepada para penonton yang setia bersama kami dalam 2 jam mengikuti perbincangan surah Hashr. Dia sangat luas perbincangan surah Al-Hashr ni, dan daripada ayat yang ke-18 sampai ayat ke-24 adalah ayat 18, ayat 18 Allah Ta'ala suruh buat benda baik supaya lihat apa yang kita buat ni besok kita akan dapat, apa yang kita semai itulah yang kita akan tuai. Kemudian Allah Ta'ala minta kita sentiasa ingat dia, jangan alpa, fa'ansahum zikrallah, jangan wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum, jangan lupa Allah, ingat Allah, supaya bila kita ingat Allah, syaitan dapat menjauhkan diri, kita terhindar daripada
daripada hasutan-hasutan. Kemudian Allah Ta'ala sebut bagaimana ashabun nar dengan ashabul jannah tidak sama. Ashabul jannah mereka lah beroleh kejayaan. Allah Ta'ala sebut juga bagaimana Al-Quran diturunkan. Manusia tak mau, asalnya gunung ganang tak mau terima, bukit bukau semua tak nak terima, langit bumi tak nak terima, manusia terima. Kalaulah Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas gunung ganang, dia akan hancur berkecai. Allah suruh kita ambil pengajaran bahawa Al-Quran ini yang boleh hancur kecaikan gunung ganang, boleh juga hancur kecaikan segala sifat-sifat yang tidak baik, akan bawa kita kepada pangkal jalan. So berikutnya adalah nama-nama Allah, baca tuan-tuan buat wirid, insya-Allah dia akan dapat melindungi diri kita daripada gangguan makhluk yang dapat lihat dan tidak dapat lihat. Kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam pengajian tafsir pada pagi ini ya Allah, kami mohon kepadamu apalah kiranya ya Allah, kerahmatilah kami, kasihilah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada malapetaka ya Allah. Amin. Kami juga mohon secara khusus ya Allah, kau hindarkanlah negara kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, qaryah kami ya Allah daripada bencana virus corona ini ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, kau jualah yang maha mengetahui, kau jualah maha berkuasa. Kau yang mengizinkan virus itu wujud dan kau juga mampu untuk menghapuskannya ya Allah. Amin, kami serahkan kepadamu ya Allah. Amin. Sesungguhnya kami lemah, kami ni dhaif ya Allah, hanya padamu jua kami bergantung. Amin. Hanya padamu jua kami menyerah. Lihatlah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami telah banyak melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Padamu jua kami memohon ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah atas kesudian bersama kita tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Hashr pengusiran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Terakhir, saya membawa nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan kepada peserta-peserta yang telah pun menghadiri Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur bermula 28 Februari sehingga 1 Mac 2020 untuk segera menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi pihak-pihak yang berwajib seperti mana talian yang telah pun kita paparkan sebentar tadi untuk membendung penularan wabak ini. InsyaAllah sama-sama kita memberikan kerjasama. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.